Okey. Awak tengok tak? Tadi saya dah tengok awak punya My Guru rekod ni. Okey. Untuk forum, saya tak bagi tahu. Oh, siapa yang buka sound tu? Boleh tolong tutup? Gemar. Okey, untuk forum saya tak bagi tahu lagi. Saya baru buka ni 2 hari yang lepas. Tujuan saya buka forum ni, ada yang buka sound ke? Okey. Okey, dah merah. Okey, untuk anda semua muat naik video atau link pembentangan anda. Okey, kemudian letak nama, nombor metik dan tajuk pembentangan. Baguslah ni yang ada ni bagus. Jadi siapa yang bentang secara rakaman video, letakkan link rakaman video lah, sama ada link daripada Google Drive ataupun YouTube. Tujuannya supaya nanti bila nak ulang kaji untuk pentadbiran akhir ke apa kan, waktu study week tu, anda boleh rujuk di forum ni. Contoh macam tajuk apa yang Syukri punya kan, Syukri punya yang awal dulu, yang minggu kedua kan, minggu kedua ke ketiga. Jadi tak ingat dah. Boleh rujuk sini sebagai awak punya nota lah. Jadi baguslah. Ni 13 orang dah submit ni, yang lain sila submit lah lepas ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan assignment essay. Okey, saya dah semak dah ni. Okey. Yang mana hari tu yang tekan sebagai final, dia akan masuk dekat submit. Jadi bila saya semak, saya kena reject lah. Ini 5 orang yang saya kena reject disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh Patrick. Okay, saya tulis kat sini reject reason by key format. Kenapa? Mari kita tengok. Pertamanya gambar lah, gambarnya tak ada Yang kedua, untuk format dia ada 3 markah. Times New Roman 12 1 markah. Justify 1 markah. Langkau 2.0 1 markah. Dekat sini Patrick tak buat apa kelas? Siapa tahu? Justify, bagus. Jadi kalau lah saya dah tanda ambil kira markah untuk Patrick ni, maka Patrick kurang 1 markah. Jadi sebab tu saya bagi semula untuk awak baiki. Baiki sikit je ni, bukannya banyak sangat pun. Dan tengok balik ejaan, contoh COVID. COVID ni ejaan dua besar lah. Okey. Kalau tengok isi pula, kita kena ada 5 isi, 1 pendahuluan, 1 penutup yang baik untuk mendapat markah maksimum cemerlang untuk bahagian organisasi saja, sebab kita ada 3 pecah markah lah. 1 untuk kerangka organisasi semua tu, yang kedua untuk bahasa, yang ketiga untuk format. Okay. Jadi kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni betul dah Patrick ni kesimpulan. Berhati-hati. Yang ni semua kesalahan-kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, semua ni akan masuk dalam markah bahasa. Okay. Jadi kena hati-hati. Okay, itu yang pertama. Patrick. Kita tengok yang in progress. Yang in progress ni maksudnya anda perlu perbaiki lagi. Contoh kita buka 1. Highlight. Saya ambil rawat je ni Okay. Ni bagus lah ni, ada nama, lepas tu ada arahan, soalan, kemudian gambar. Okay, test normal 12, justify 2.0, settle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni. Yang ini tak dijustifikan. Sebab tu saya masih letakkan ni sebagai in progress. Faham Soaila? Soaila ada? Faham Puan? Okay, good. Okay, ni baikilah sikit-sikit ni ada lepas panjang ke. Okay, manakala yang berada dalam kumpulan submitted ni, yang ni tak payah baiki dah, 16 orang ni. Bila saya semak, dah okey.
Kemudian saya tekan final terus. Jadi 16 orang ni tak payah saya mak dah lah. Kenapa merah kat sini? Sebab hari tu tarikh akhirnya ialah 22/1. Yang merah ni dia hantar lebih daripada tarikh tu. Jadi sistem detect dan jadikan merah. Tapi tak ada apa pun, jangan risau. Okay. Tengok sini. Hazira. Ni Hazira dah ada tajuk dia dah ada cover dia sendiri. Sebab tu tak ada nama kat sini pun tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia settle dah ni. Tak, kena hari Ahad. Hari Ahad. Ahad Ahad. Okey, Ahad lah. So hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari, okey ya. Hari Ahad Okay. Okey. Jadi saya akan edit lah semula tarikh ni dengan Ahad. Okey, itu untuk esei dah. Untuk pembentangan, hari ni yang masih tak bentang Nuri Ifah, tapi dia ada WhatsApp saya tadi, dia kata nak bentang dalam bentuk video. Ikmal Danish belum bentang. Ain Fatihah dan juga Haziq Hafiz. Itu sahaja. Yang lain insya-Allah dah ada markah semua. Okey. Untuk pembentangan, untuk latihan modul, saya ada letakkan dalam grup WhatsApp awak semua kan, cara penghantaran. Jadi sila hantarlah sebaik-baiknya hari ni sebab esok saya takut lewat-lewat petang sangat saya dah balik. Sebab saya tak ada lama petang esok. Jadi hantarlah dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk macam ni, nampak tak? Kawan awak dah koyakkan latihan dekat latihan modul tu. Alah, tak nampak lah. Macam ni. Nampak kan? Nampak. Lepas tu staplekan je. Tulis nama sikit. Nombor matrik, kumpulan mana. Nanti saya raih. Okay. Yang berada di luar kampus sebelum jam 11.59 malam pada hari Sabtu. Jelas? Jelas. Bagus. Aiman je yang bersuara dah tadi. Okay. Siapa nak bentang ni silakan antara 4 orang tu. Saya. Okay, Haziq sila. Tadi Nuri Ifah ke Ifah. Jangan dulu Ifah. Nampak ke skrin? Nampak muka awak mana? Kejap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan analisis kesalahan ayat. Okey, kita pergi ke pendahuluan di dalam penggunaan ayat bahasa Melayu. Gerak slide. Apa dia? Slide tak gerak. Slide tak gerak? Sekejap. Nampak? Okey, cuba gerakkan. Okey, boleh. Okey. Pendahuluan di dalam penggunaan ayat bahasa Melayu, wujudnya sistem tata bahasa. Permasalahan yang sering berlaku dalam kalangan pelajar ialah kesalahan penggunaan tata bahasa dalam menulis dan juga secara lisan. Kesalahan yang dimaksudkan ini ialah penggunaan tata bahasa yang tidak mematuhi hukum tata bahasa Melayu dengan betul. Okey, yang pertama mari kita analisis kesalahan penggunaan imbuhan. Antara kesalahan tata bahasa dalam penggunaan ayat sering dilakukan oleh pelajar ialah kesalahan penggunaan ketika mereka ingin membina atau membentuk sebuah ayat dengan kata-kata imbuhan. Di sini terdapat beberapa faktor kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Antaranya ialah yang pertama kita boleh lihat
pelajar menggunakan imbuhan yang tidak sesuai pada tempatnya. Sebagai contoh, pernyataan yang salahnya ialah penjenayah itu telah dijatuhkan hukuman supaya dia tidak berlaku jenayah lagi, dan yang betulnya ialah penjenayah itu telah dijatuhkan hukuman supaya dia tidak melakukan jenayah lagi. Faktor kesalahan yang seterusnya ialah pelajar menggunakan imbuhan pada kata atau tempat yang tidak sepatutnya menerima. Contohnya, yang salah, pokok kelapa itu melambai-lambai apabila ditiupi angin, dan pernyataan yang betulnya ialah pokok kelapa itu melambai-lambai apabila ditiup angin. Seterusnya kita analisis kesalahan daripada segi penggunaan kata majmuk pula. Ramai pelajar tersilap dalam menggunakan kata majmuk ini ketika membina ayat. Antara kesalahan yang sering mereka lakukan adalah tidak dapat membezakan kata majmuk yang ditulis serangkai dengan kata majmuk yang ditulis secara berasingan. Contohnya, yang salah ialah pemandangan di sekitar Bandaraya Ipoh sangat indah, dan yang betulnya ialah pemandangan di sekitar Bandaraya Ipoh itu sangat indah tetapi bandaraya itu jarak. Dieja secara berasingan. Dan kesalahan seterusnya ialah menggandakan keseluruhan kata majmuk atau mengulang kata nama kedua dengan menggandakan perkataan kedua. Contohnya, kapal terbang itu sedang terbang di udara. Iaitu yang salah, dan yang betulnya ialah kapal terbang itu sedang terbang di udara. Tidak perlu untuk mengulang kata nama yang kedua. Dan seterusnya, analisis kesalahan penggunaan daripada segi kata sendi. Menurut Tata Bahasa Dewan Edisi Baru 1997, kata sendi ialah morfem atau kata yang diletakkannya di hadapan fasa nama. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ialah di, ke, dari, daripada, pada dan lain-lain lagi. Kesalahan penggunaan kata sendi ini sering dilakukan oleh pelajar terbahagi kepada beberapa kesalahan sepertinya. Yang pertama ialah kesalahan penggunaan kata sendi di. Pelajar keliru dengan penggunaan kata sendi nama di dan imbuhan di. Contohnya, bola itu disepak oleh abang. Itu yang salah, dan yang betulnya bola itu disepak oleh abang, di itu rapat. Yang kedua, contoh yang kedua, datuk dan nenek saya tinggal di kampung. Datuk dan nenek tinggal di kampung, di itu jarak. Yang salahnya di rapat, yang betulnya di jarak. Okey, kesalahan seterusnya ialah kesalahan penggunaan kata sendi nama akan. Pelajar terdorong untuk menulis kata sendi akan dengan singkatan kan. Ya, contohnya yang salah, Maryam sangat rindukan anaknya. Yang betulnya, Maryam sangat rindu akan anaknya. Seterusnya dan yang terakhir ialah analisis kesalahan penggunaan frasa. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan oleh pelajar semasa mengarang ayat ialah kesalahan penggunaan frasa. Kesalahan penggunaan frasa ini banyak dilakukan oleh pelajar adalah disebabkan susunan kata yang digunakan dalam frasa itu tidak mematuhi hukum tata bahasa. Antara kesalahan umum yang dilakukan oleh pelajar ialah mendahului kata penerang dengan kata yang diterang. Kesalahan ini juga menjadi salah satu perkara yang dinormalisasikan, dibiasakan oleh masyarakat Malaysia lah. Masyarakat Melayu. Contohnya, yang salah goreng pisang dan yang betulnya pisang goreng. Ramai masyarakat Melayu biasa menggunakan perkataan goreng pisang, sedangkan goreng pisang itu adalah satu perbuatan goreng pisang, dan yang betulnya adalah pisang goreng untuk menyatakan pisang goreng. Contoh yang seterusnya ialah ikan kari, yang betulnya ialah kari ikan. Ali klenek, yang betulnya klenek ali. Lembu kereta, dan yang betulnya kereta lembu. Dan yang terakhir ialah tom yum restoran, dan yang betulnya ialah restoran tom yum. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Saya nak tanya awak tentang analisis kesalahan ayat ni. Ada 4 tadi kan awak bagikan. Okey. Okey. Boleh tak bagi justifikasi kenapa pentingnya
kita mengarang ayat yang betul? Pentingnya kita mengarang ayat yang betul supaya supaya ayat tu dia tidak disalahertikan lah. Okey, contohnya Ah, apa ayat yang salah arti? Contohnya macam daripada salah penggunaan frasa tadilah. Okey, adakah maksudnya akan berubah? Maksudnya akan berubah. Contoh kalau kita sebut boleh tolong belikan goreng pisang tak? So goreng pisang tu dia kan merupakan satu perbuatan, goreng pisang. Tapi yang betulnya adalah, kalau ayat yang betulnya tolong belikan pisang goreng. So dia ada dua perkataan yang berbeza lah. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Haziq, untuk organisasi, kesimpulan tak buat tadi kan? Kesimpulan tadi. Okey. Untuk kandungan, boleh diterimalah, baguslah. Cuma dekat dekat pengenalan tu, kalaulah awak boleh ambil satu sumber rujukan daripada mana-mana tokoh yang mengatakan bahawa apa-apa sajalah berkenaan dengan analisis kesalahan ayat ni, itu lagi baik. Contoh kalau dalam modul kita ada menurut Khairuddin Muhammad EPAL 2012, kesalahan ayat berlaku disebabkan oleh binaan pelbagai jenis ayat dan bentuk ayat yang tidak sempurna. Kalau boleh buat macam tu cantik tadi ya. Baik. Kemudian untuk bahasa tak ada masalah. Untuk penyampaian, saya tengok yang poin nombor 4 tu je yang awak macam baru start menerangkan. Yang lain tu macam awak baca. Okey? Kemudian untuk soalan boleh jawab dengan baiklah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Baik, lagi siapa lagi nak bentang? Ifa Iliana ada? Ikmah Danish nak bentang ke? Boleh Puan. Silakan. Sekejap. Boleh nampak Puan? Okey, muka awak mana? Okey, sekejap. Line awak macam tak tu sangat kan? Cuba Boleh dulu. nampak muka saya? Muka nampak. Okey, boleh mula Puan? Cuba gerakkan dulu. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan dan rakan-rakan. Hari ini saya akan bentangkan ialah kata penekan dan pembenda. Nama saya Nur Hikmah Danish bin Hashimi, nombor matrik E202110279966. Okey, bagi definisi dan penerangan, dalam bahasa Melayu terdapat satu bentuk kata yang hadir selepas perkataan bentuk itu ialah nya yang berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam Tata Bahasa Dewan surat 295 hingga 296. Yang pertama, kata penekan merupakan subgolongan kata tugas dalam bahasa Melayu. Kata tersebut ditanda oleh kehadiran morfem terikat atau unsur partikelnya ialah nya. Kata penekan tidak dapat berdiri sendiri dalam ayat. Yang kedua, kata pembenda ialah kata partikel yang ditambah pada kata kerja atau kata adjektif, iaitu kata yang bukan kata nama untuk menjadikan kata nama. Partikel pembenda juga berbentuk seperti partikel penekan, iaitu ditandai oleh partikelnya. Okey, bagi kata benda, contoh perkataan ialah pada A, tinggi tambah dengannya menjadi tingginya. Contoh ayat, tingginya 5 meter. Okay, B, pantas tambah dengannya menjadi pantasnya.
Contoh ayat, mereka bergerak dengan pantasnya. Nya juga boleh tergolong sebagai kata nama, berfungsi sebagai kata ganti nama diri ketiga yang sepadan dengan dia. Contoh, pembantu rumah Ali membantunya berniaga. Okey, bagi kata penekan. Contoh, terdapat contoh perkataan ialah nampaknya, sememangnya, bahawasanya, sebenarnya dan biasanya. Bagi contoh ayat di atas ialah A, yang datang itu sebenarnya suami saya. B, bahawasanya dia tidak bersalah. C, langit nampak hendak hujan. D, biasanya golongan tua akan didahulukan dalam hal pengambilan vaksin COVID-19. Okey, akhir sekali bagi kesimpulan. Penggunaan partikelnya berfungsi untuk bagi kata berbenda, penggunaan partikelnya berfungsi untuk menukar sesuatu perkataan yang bukan kata nama menjadi kata nama. Dan bagi kata penekan pula, penggunaan partikelnya berfungsi untuk memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Sekian, terima kasih. Okey, baru tambah ke kesimpulan tu? Tidak pun. Tidak okey. Baik, dari segi definisi buka balik. Okey, ni ambil daripada buku Tata Bahasa Dewan siap ada muka surat. Okey, bagus. Penekan subgolongan kata tugas dalam bahasa Melayu ditanda dengan kehadiran morfem terikat dan unsur partikelnya. Boleh terangkan tak maksud dekat situ? Maksudnya bagi kata penekan ni dalam setiap ayatnya, kalau terdapat pada slide 3, semua contoh perkataan tu ditambah dengannya untuk macam menegaskan bahawa satu macam perkara tu betul-betul, kalau contoh tingginya macam benda tu betul-betul tinggi. Macam dia tekankan bahawa macam Ini apa benda? Sekejap. Ni dia menekankan contoh dia kata seperti pada B, dia kata bahawasanya dia tidak bersalah, dia maksudkan bahawa yang dia betul-betul macam tidak bersalah, dia macam menegaskan dekat situ. Okey. Pergi balik kat definisi. Okey, tapi apa maksud morfem terikat? Saya rasa morfem terikat tu ialah pada yang partikelnya tu lah. Okey, maksud dia kenapa terikat? Boleh terangkan lebih lanjut? Betul dah tu nya tu morfem terikat, tapi kenapa? Sebab untuk macam menampakkan satu macam tegasan pada ayat tu lah. Dia macam dia untuk bagi ayat tu macam dia menegaskan, tapi untuk menjelaskan lagi penegasan tu dia tambah dengan nya tu untuk macam nampak pada tegas. Okey, baik, tak apa. Okey, terima kasih pada Ikmal Danish. Okey, morfem ni sebenarnya maksudnya ialah, maksud istilah morfem tu sendiri ialah bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna tapi tidak dapat berdiri sendiri. Dalam ayat tu, dalam binaan ayat, dia tak dapat berdiri sendiri. Biasanya partikel lah, partikelnya, itu morfem terikat. Dia tak boleh kita nak letak dalam ayat tu dia sebagai subjek. Contoh, nya sedang pergi ke, tak boleh. Dia kena ada sesuatu di hadapan untuk dia bergabung, barulah dia menjadi ayat yang mempunyai maksud. Kata yang mempunyai maksud. Contoh tadi, sesungguh. Tambah dengannya, sesungguhnya ada maksud. Tapi kalau kita buang sesungguh, nya tu sahaja tak ada maksud. Itulah maksudnya morfem dan terikat. Kena ada kata lain untuk dia jadi maksud. Okey, faham? Okey, faham. Terima kasih Puan. Okey, baik. Jadi untuk Ikmal Danish, untuk organisasi semua ada, untuk kandungan pun bagus, sumbernya jelas. Walaupun awak ada berapa slide tadi? 5 tapi dah mencukupilah sebab penekan dan perbenda ni dia ringkas sajalah. Macam mana nak bezakan perbenda bila bergabung dengannya, daripada dia tu bukan kata nama, dia jadi kata nama. Contoh tinggi. Tinggi ialah kata adjektif, bergabung dengannya dia jadi, tingginya tu dah tak jadi adjektif dah, dia jadi kata nama. Biasanya kita jumpa dalam teks-teks puisi dan sebagainya lah.
Dia macam perlambangan sikit. Untuk kata penekan pula, bagi menekan sesuatu, sesungguhnya. Jadi itu kata penekan. Untuk bahasa tak ada masalah, penyampaian pun baik dan bila saya tanya soalan tadi, awak dapat jawab dengan yakin dan tepat jugalah. Yang depan tu tepat, yang belakang tu macam ada 20% lagi nak sampai maksud tu, tapi yang penting yakin lah. Okey, terima kasih Ikmal. Baik, saya nak tanya, Nuri Ifah memang cakap dah nak hantar video. Ifah Iliana mana? Saya Puan. Bentang sekarang boleh? Boleh. Okey, silakan. Al-Fatihah ada tak dalam ni? Ada. Awak nak bentang sekarang ke nak bentang video? Video. Video hantar dekat saya sebelum hari apa tu? Saya WhatsApp awak tu. Oh. Kejap. Saya tak WhatsApp lagi awak. Kejap. Saya nak bagi tarikh sama dengan Nurina. Sebelum minggu depan. Maksudnya sehingga minggu ni lah. Boleh Ain? Nanti WhatsApp link Boleh Ain? Boleh. Okey. Baik, jadi seorang lagi lah Ifah Iliana. Ya Ifah, ada masalah ke? Okey dah. Nampak ke Puan? Nampak? Muka awak mana? Sekejap. Nampak ke? Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ifah Iliana binti Zulkifli, nombor matriks E2021028536. Tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah kata terbitan. Apa itu kata terbitan? Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, kata terbitan ialah kata yang terdiri daripada kata dasar yang mengalami proses pengibuhan iaitu menerima imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Menurut Abdullah Hassan, kata terbitan merupakan pengimbuhan. Pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan di mana ia dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. Imbuhan pula ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat, iaitu harus diimbuhkan pada bentuk lain yang merupakan kata dasar. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar, imbuhan dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Imbuhan awalan ialah hadir sebelum kata dasar. Imbuhan akhiran pula hadir sesudah kata dasar. Imbuhan apitan hadir secara mengapit kata dasar, iaitu 2 bahagian imbuhan yang hadir serentak di awal dan akhir kata dasar. Imbuhan sisipan hadir di celah kata dasar. Ini merupakan contoh imbuhan awalan. Pe, ber, meng, mem, men, di, se, ter, be, menge, peng, penge. Untuk imbuhan akhiran pula, kan, man, an, i. Imbuhan apitan, di kan,
memkan, beran, berkan. Imbuhan sisipan pula in, Seterusnya, kata terbitan terbahagi kepada 4, iaitu kata terbitan berawalan, kata terbitan berakhiran, kata terbitan berapitan dan kata terbitan sisipan. Kata terbitan berawalan. Kata terbitan berawalan wujud dalam 3 kata, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Untuk kata terbitan bagi kata nama ialah contohnya dia akan jadi pelari, penyapu, pembuat, pembawa, pendatang, penjual, pengebom atau pengetin, penggali, pengukur. Bagi kata kerja pula, melawan, merasa, membawa, memfitnah, berjalan, berganti, terjebak, terbentuk, diatur, ditimbang. Kata adjektif pula, contohnya terbesar, terputih, terendah, teringan, secantik, sebaya. Terusnya, kata terbitan berakhiran. Kata terbitan berakhiran pula wujud dalam 2 kata saja, iaitu kata nama dan kata kerja. Contoh bagi kata nama ialah pakaian, jahitan. Seniman, budiman. Kata kerja pula buatkan, gunakan, besarkan. Akhiri, duduki. Kata terbitan berapitan. Kata terbitan berapitan wujud dalam 3 kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif. Untuk kata nama, contoh untuk kata nama ialah pean. Dia akan jadi penyiasatan, perasaan. Peman, pembuatan, pembinaan. Pengan, penggunaan. Kean, kelainan, kelebihan. Peran, persalinan. Kata kerja pula contohnya mekan, melukakan, menakutkan. Menkan, mendermakan, menzahirkan. Beran, bermafaan, memperkan, memperlihatkan. Didekati, diadili. Kata adjektif pula kearapan, kecinaan. Dan terakhir, kata terbitan sisipan. Kata terbitan sisipan pula wujud dalam 3 kata, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Contoh bagi kata nama, kelengkeng, telunjuk, kelabut. Keruping, seruling, serabut. Kata kerja, selerak, kelembung. Gerodak. Gemilang, semerbak, gemerlap. Sinambung. Kata adjektif, jelajah, gelegap. Berikut merupakan contoh kesalahan penggunaan kata terbitan yang dilakukan. Kerja-kerja memperlebarkan jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. Ayat ini salah. Kerja-kerja memperlebar jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. Kerja-kerja melebarkan jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. 2 ayat ini betul, manakala ayat yang pertama ni salah. Kesimpulannya, kita dapat mengenali tentang apa itu kata terbitan. Terusnya, kita dapat mengetahui perbezaan antara kata terbitan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Terima kasih. Okey, saya tengok tadi. Bermanfaat. Maafan tu rasanya saya typo. Maksudnya kata dasar dia maaf tak ada kan? Maaf kan? Okey, Saya baik. tertinggal. Soalan saya kepada Ifah. Adakah dengan menambah imbuhan dapat menukarkan golongan kata tersebut?
semula pun Adakah dengan menambah imbuhan dia akan menjadikan golongan kata tu juga berubah? golongan kata. Saya rasa tidak. Tidak Okey. Jawapannya ya. Oh ya. Contoh sapu. Sapu golongan kata apa? Sapu. Apa ni? Sapu golongan Kata kata apa? kerja. Kata kerja. Kita tambah imbuhan penyapu. Okey. Dia jadi kata apa tu? Kata nama kan? Okey, jadi selepas kita tambah imbuhan, dia bukan saja menjadi kata terbitan, tetapi dia juga kadang-kadang akan menukarkan golongan kata tersebut. Okey, jelas Okey. Okey, baik. Untuk IFA, organisasi semua ada. Kandungan pun bagus. Ada 2 kat situ kan. Okey, bagus. Untuk bahasa tak ada masalah. Penyampaian baiklah Soalan tu je tak dapat dijawab dengan baik. Okey. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, baiklah. Alhamdulillah dah selesai. Ain nak buat video, Nurin pun nak buat video. Jadi bagi yang baru masuk, saya perasan sepanjang kawal bentang ada yang beberapa orang baru masuk. Saya ulang sikit. Berkenaan dengan esei, ni saya dah letakkan tarikh baharu 10/4 pukul 11.59 malam. Okey. Berkenaan dengan esei, awak semak dekat My Guru awak bagi assignment. Kalau esei awak dah berada di bahagian submitted, maksudnya awak tak perlu baiki dah. Dialog dah okey dah. Tapi kalau esei awak berada di bahagian in progress, tolong baiki sikit. Contohnya macam Sharon. Kita buka Sharon Ya Miss, Madam. Contoh Sharon ni, apa awak rasa Sharon? Apa kesalahan yang awak perlu baiki kat esei awak ni? Tak cukup isi. Tak cukup isi lagi. Formatnya macam mana? Format pun sama langkau tak 2.0 ni. Kemudian ni bukannya apa ni? Justify. Yang ni saya tak pasti test normal ke apa. Nanti saya download lah, tapi sekarang saya tak download lagi Okey, contoh lain Venkat Sanjeev. Tolong buat dalam bentuk file dalam bentuk words sebab kat sini saya cakap dah. Esei hantar dalam bentuk words. Ada tak Venkat Sanjeev? Okey. Ni. Berapa isi dia ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1 je lagi. Untuk dapat markah maksimum. Jadi saya nak bantu awak jugalah ni. Okey. Sekiranya selepas tarikh 10/4/2022, selepas jam 11.59 ni, maksudnya hari Ahad lah senang cerita, hari Isnin lah. Anda masih lagi tak submit sebagai final, yang mana yang in progress dengan rejected ni. Okey, maksudnya saya akan nilai esei awak yang ini. Saya akan bagi markah berdasarkan esei yang ini. Jadi saya bagi peluang ni, sila gunakan peluang tu sebaiknya. Okey, untuk dapat markah maksimum cemerlang. Okey, nanti bila dah baiki, dekat My Guru awak tu awak cancelkan lah yang awak dah hantar sebagai draft ni, cancelkan, undur ke apa, saya pun tak pastilah sistem awak. Kemudian submit semula as a final. Tekan submit. So dia akan masuk kat sini nanti, submitted. Bukan lagi in progress. Okay, jelas? Jelas kelas? Jelas. Jelas. Aiman lagi ke? Suara Aiman? Ya, saya. Saya dah kenal suara Aiman. Okey. Yang lain saya harap jelas lah Okey. Ada apa-apa soalan tak? Cepat. Tanya.
Kita dah lama tak jumpa ni, minggu lepas saya kursus. Kena COVID lagi, bila kena COVID. Banyak masa tak jumpa. Cepat tanya soalan. Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, ambil kedatangan lah. Patrick? Tak ada? Ada puan. Ada. Waishinavi? Ada. Maria? Ada. Ifah? Nurin Ifah? Ikmal ada? Ada. Ikmal Danish ada? Ada Puan. Syahmi? Ada Puan. Razrin? Saya puan. Danish? Danish Farhan? Tak ada. Zuria? Saya. Ifah Iliana? Ada kan? Syukri? Ada kan? Ainu Syairah? Ada kan? Ada. Rushida? Rushida? Ya. Ain Fatihah? Ada? Ada. Tasnik? Ya, saya. Azirah? Saya. Syakirah? Saya. Haziq Hafiz? Ada kan? Ada. Anish? Ada. Syamimah? Saya puan. Suhaila? Saya puan. Sharon? Ada kan? Saya. Azimah? Nur Hazimah? Saya. Okay. Syuhadah? Saya madam. Aisyah? Saya. Khairun Naziha? Khairun Naziha? Yasmin? Saya. Aina Farhanah? Saya. Anik Daniel? Anik Daniel? Zuhair? Venkat Sanjeev? Saya. Mashni? Saya. Nurin Syamimi? Saya. Okey. Jadi sekali lagi pesanan saya, latihan modul jangan lupa hantar. Jangan hantar petang Jumaat tu baru nak hantar ke apa. Saya takut saya balik lambat nanti. Saya balik lambat, saya balik cepat. Jadi hantarlah sementara hari ni ke letak je dekat dalam kotak dekat atas kerusi luar bilik saya tu. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa puan. Terima kasih Puan. Terima kasih puan. Ya, Aiman. Okey. Dia macam mana exam yang lain tu, tempoh masa yang lama ke ataupun dalam masa sejam kena hantar terus? Tempoh yang lama. Tempoh yang lama sebab kita sejam tu kena hantar terus. Tak apalah, nanti saya bagi tahu minggu depan Minggu depan minggu 14 kemudian awak ada study week, sempatlah awak nak tu. Ataupun saya bagi tahu dalam grup WhatsApp je lah kalau tak sempat tunggu kelas ke. Tapi start 18 lah Yes. Okey, baik. Bye-bye. Nanti saya beritahu kemudian. Terima kasih Puan. Terima kasih puan.